Baik, kembali di waktu ini untuk berita warni khas di mana kita mengupas berkenaan dengan penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan juga penyerahan kepengurusan ASEAN kepada Malaysia. Yang mana sebelah tadi, secara rasmi Perdana Menteri Laos sudah pun menyerahkan kepengurusan tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam ucapannya itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa tema kepengurusian Malaysia kali ini adalah berkenaan dengan kemampanan dan juga inklusiviti. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Ilanggo Karupanan yang merupakan bekas Duta Besar dan juga Amir Farid Rahim merupakan pengarah strategik KRA Group ketika ini untuk mengulas sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri seperti tadi. Mungkin saya mulakan dahulu dengan Farid Amir ketika ini adalah berkenaan dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri, inclusivity dan juga sustainability. Ada kita bincangkan tadi soal pembangunan yang saksama, persaingan yang tidak merobohkan, sebaliknya pembangunan yang lebih adil dan sekata. Bagaimana pandangan Amir berkenaan dengan ucapan Perdana Menteri di awal kepengurusiannya? Terima kasih Irfan. Saya rasa dua perkara yang ditekankan, kemampanan, sustainability dan inclusivity ini adalah dua perkara, dua isu yang amat penting dan bukan saja dekat di hati, bukan saja dekat dengan prioriti kerajaan Malaysia, tetapi juga dari segi tuntutan memenuhi tuntutan semasa. Jadi saya rasa ini adalah pilihan yang amat tepat kerana ia menunjukkan bahawa Malaysia mahu mencorak, mendepani zaman dalam mencorak aspirasi ASEAN bukan sahaja untuk jangka masa pendek tetapi untuk meninggalkan footprint dalam jangka masa yang lebih panjang. Kerana kalau kita melihat dari isu sustainability, kemampanan, kita sudah kerajaan melancarkan pelbagai dasar, terutamanya NETR, Net Energy Transition Roadmap, Green Investment Strategy misalnya oleh MITI. Jadi ini adalah tema-tema yang memang adalah prioriti, keutamaan untuk Malaysia dalam bukan saja untuk memastikan bahawa kita dapat kita dapat mendepani persoalan cabaran-cabaran berkenaan dengan isu kelestarian dan alam sekitar, tetapi bagaimana kita juga dapat menggerakkan ekonomi kita dengan menarik pelaburan-pelaburan yang bertemakan pelaburan hijau. Dan inklusiviti itu juga amat penting kerana apa gunanya kalau ASEAN itu sebagai blok mencatatkan angka pertumbuhan makroekonomi yang sihat 4 hingga 5%, tapi ia tidak dirasai oleh segenap lapisan masyarakat di dalam ekonomi domestik. Jadi saya rasa apa yang akan ditekankan oleh Malaysia di dalam kepengurusian ASEAN tahun hadapan, inklusiviti dari segi ASEAN ini bukan saja melibatkan pemerintahan elit, kerajaan, peringkat kerajaan tertinggi, pegawai kerajaan, syarikat-syarikat besar, tetapi juga melibatkan empowerment, memperkasakan syarikat-syarikat mikro dan SME, memperkasakan golongan wanita, memperkasakan golongan muda. Jadi saya rasa sesuai sangatlah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kemampanan dan inklusiviti itu menjadi tema utama kita dalam menggerakkan kepengurusian ASEAN tahun hadapan. Datuk, mungkin perspektif ataupun mungkin Datuk nak kaitkan juga dengan Laut Cina Selatan, adakah kita akan mengambil pendekatan berbeza untuk menyelesaikan isu Laut Cina Selatan juga Myanmar, Datuk? Berkaitan dengan tema sustainability dan inclusivity, saya rasa saya bersetuju dengan Cik Amir Farid ni. Saya rasa itu adalah satu pilihan yang tepatlah. Sebab saya melihat dari sudut hubungan antarabangsa, bukan domestik. Isu penting yang kita harus mengambil kira dalam ASEAN ni adalah satu, semua it must be inclusive. Tahun depan ataupun mungkin tahun hadapan ataupun 2 tahun lagi, Timor Leste juga akan menjadi salah satu ahli dalam ASEAN. Ini adalah satu sifat yang kita katakan inklusif. Sebab saya kata tadi, awal tadi, ASEAN ini adalah umpama sebuah rumah. Kalau semua tidak dirangkumkan dalam satu rumah ni, maka tak lengkap. Jadi dalam dari aspek tersebut, inklusiviti dalam sebagai satu tema adalah satu yang baiklah, yang memang amat perlu pada ASEAN.
Keduanya, saya juga setuju bahawa perkembangan ekonomi ataupun perkembangan bentuk-bentuk lain dalam ASEAN ini harus dinikmati oleh semua penduduk di semua negara. Bukan saja negara-negara yang lama, ahli-ahli ASEAN yang lama seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, tetapi juga ahli-ahli yang baru, bakal juga macam Timor Leste. So, inclusivity adalah sesuatu yang memastikan bahawa semua kita ni berada sebagai satu keluarga dan semua dapat menikmati perkembangan ataupun perkembangan yang boleh kita capai. Sustainability adalah penting sebab selagi kita, sebagai satu entiti antara kerajaan, kita harus bergerak sebagai satu entiti yang sama. Walaupun kita ada jurang perbezaan antara development daripada satu negara dengan satu negara lain. Isu ni adalah bukan mudah. Tetapi kita harus sustainable in that sense. Kalau kita tidak memastikan bahawa usaha-usaha ni kita boleh sustainability can be maintained, maka ia akan berpecah belah. Dia akan membawa kepada perpecahan dan pergaduhan antara ahli. So I think the philosophy itu, sustainability and inclusivity, I think is dalam bahasa Inggeris orang kata spot on lah. I think very timely, and I think is not very timely but timeless. Tapi saya masih lagi nak minta Datuk supaya macam nak mengaitkan tema tersebut dengan kedudukan Malaysia ketika ini untuk menyelesaikan dua isu serantau yang menekan negara-negara lain. Sekali lagi, Myanmar dan juga Laut Cina Selatan. Adakah ada pendekatan berbeza yang Malaysia akan bawakan? Untuk Laut Cina Selatan, saya rasa sebagai salah satu negara claimant, saya rasa kita kena sekarang ni lah, kita kena menzahirkan inclusivity ni. Sekarang ni masalahnya adalah ada salah satu ahli ASEAN, 4 negara ni yang menjadi claimant ni adalah Malaysia, Brunei, Filipina dengan Vietnam. Kesemua keempat ni harus berasa inklusif. Kita ni sebagai satu pasukan yang sama berhadapan dengan China. Selagi ada salah satu negara yang rasa macam dia tersisih, jadi kita punya usaha untuk menyelesaikan masalah ni tidak akan berjaya. So I think the first thing that Malaysia kena buat adalah menzahirkan dasar ni, inclusivity. Restart balik this process of confidence, trust antara kesemua empat ni, supaya kita faham bahawa kita semua bertindak sebagai satu pasukan. Ini bermakna sebelum kita memulakan rundingan dengan China, keempat-empat negara ni harus berunding dulu, menetapkan pendirian masing-masing ataupun satu pendirian yang bersama. Kemudian kita membawa kepada ASEAN supaya ASEAN dia endorse lah, yang lain 6 ahli itu dia endorse pendirian yang telah diambil oleh 4 negara ASEAN. Lepas tu baru kita berdepan dengan China. Bukan macam sekarang ni. Kita berdepan dengan China, masing-masing ada pendirian yang berbeza-beza. Masa tu kita boleh dipatahkan oleh China. So the inclusivity is not there. This is the thing that we got to do. In terms of di sini juga sifat sustainability penting sebab saya menyatakan awal tadi proses ni akan mengambil masa yang lama. Jadi kita harus sustainable. Stamina ni kita kena ada lah. Ya, betul. Kita kena bertahan untuk bertahun-tahun. Make sure. Myanmar pula seperti yang saya kata tadi, dia pendekatan dia adalah berbeza sedikit sebab saya rasa ini bukan satu masalah yang hanya berkaitan dengan ASEAN sahaja. Ia sebenarnya adalah satu masalah yang ada berkaitan dengan negara-negara jiran. So di sini the sustainability dari segi kita kena berusaha untuk membawa China dengan India bersama-sama. Ini bukan satu tugas yang mudah. I think Malaysia ada dalam bahasa Inggeris orang kata your work has been cut out for you, but it's not going to be easy lah. Very high stakes. Dan juga saya bersetuju dengan apa yang Datuk Langgur kata, ini jangka
memakan masa yang panjang. Jadi kalau nak kaitkan semula pada isu dua isu legasi dan besar, itu Laut Cina Selatan dan Myanmar ini, kita tidak boleh menjangkakan bahawa di dalam tahun kepengerusian kita ini kita dapat mencari penyelesaian, tetapi pada masa yang sama kita harus reset semula, restore trust and faith seperti Dato' Langgo sebutkan tadi. Saya amat setuju sekali, dan ini merupakan satu ujian kepada kebolehan our diplomatic skills di peringkat tertinggi, bukan saja pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi juga kepada seluruh Wisma Putra, MOFA, dan juga pegawai-pegawai tertinggi yang terlibat sama. Ya, jadi kalau kita boleh letakkan asas yang baik, sama ada mau reset ataupun mengembalikan kepercayaan dalam perundingan itu, ini memerlukan kebijaksanaan kepimpinan, dan saya rasa Malaysia kita sebuah negara yang berbilang kaum, bangsa, agama, dan satu negara dagang yang terbuka. Kita mempunyai keupayaan ini, saya rasa, dari segi kepimpinan di setiap peringkat, kerana DNA kita itu, saya sendiri bercakap tentang DNA. Kalau tadi kita bercakap awal tadi tentang DNA foreign policy kita itu neutral, tetapi DNA Malaysia itu sendiri, kita meraihkan kepelbagaian. Jadi itu saya rasa dapat memberi satu advantage kepada kita dalam mengemudi permasalahan legasi ASEAN ini. Ya, selain pada isu legasi, kita juga akan menyentuh berkenaan dengan tindakan masa depan. Datuk nyatakan tadi berkenaan dengan pernyataan di Timor Leste, yang mana Perdana Menteri juga dalam ucapannya menyatakan bahawa the future of ASEAN must include Timor Leste. Dan selain daripada itu juga Perdana Menteri menyatakan bahawa satu sidang kemuncak ASEAN GCC plus China 2025 juga akan diadakan. Kita nak tahu apakah jangkaan kita dalam sidang kemuncak tersebut, dan menarik kerana Amir nyatakan kita need to set our expectation. Satu tahun mungkin tak ada isu pun selesai, tapi progress itu ada. Tapi untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk menyentuh berkenaan dengan dua isu tersebut dan bagaimana kesannya kepada kepengurusan ASEAN. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kita di waktu ini untuk berita awal khas selepas daripada penyerahan kepengurusan ASEAN secara rasmi oleh Laos kepada Malaysia. Dan kita nak teruskan bincang bersama dengan tetamu kita di waktu ini, Datuk Dr. Langgo Karupanan, merupakan bekas Duta Besar, dan Amir Farid Rahim, Pengarah Strategik KRA Group. Ada dua isu kita cuba sentuh dalam masa yang terbatas ini, Timor Leste dan juga ASEAN GCC plus China Summit 2025. Tapi berdasarkan bincangan kita di luar daripada siaran tadi, nampak isu ASEAN GCC lebih menarik untuk kita berikan tumpuan. Mungkin Amir boleh mulakan dahulu untuk berikan pandangan. Sedikit. Ini sebenarnya ASEAN GCC ini merupakan satu langkah positif dan menunjukkan bahawa suara Malaysia itu didengar di peringkat ASEAN dan GCC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ketika ASEAN GCC Summit yang pertama, kalau tak silap saya tahun 2020 yang pertama kali diadakan di Riyadh 2022, mengusulkan untuk ASEAN GCC ini diadakan di Malaysia apabila kita mempengerusikan ASEAN, dan akhirnya ia dipersetujui dan akan diadakan. Dan ini adalah satu langkah yang baik kerana saya rasa ASEAN dan GCC itu mempunyai potensi, terutama potensi untuk bekerjasama dengan lebih rapat dari segi perdagangan, kerana kita mengatakan bahawa Malaysia sering mengatakan bahawa kita mahu menjadi gateway, pintu masuk untuk ke ASEAN untuk negara-negara blok-blok ekonomi lain. Jadi saya rasa ini merupakan satu contoh di mana Malaysia sebagai champion, sebagai juara agenda ini, menjadi pintu masuk pada tahun kita mempengerusikan ASEAN untuk menarik bukan saja lebih banyak pelaburan daripada Timur Tengah, tetapi juga perdagangan. Kerana contohnya dalam sektor ekonomi halal,
perlu ASEAN memerlukan Timur Tengah dan juga Timur Tengah juga memerlukan ASEAN. Jadi saya rasa sinergi itu ada dan Malaysia sebagai pengerusi tahun hadapan boleh set the tone, memberi satu kerangka dan set the tone yang memastikan bahawa at the end of the day Malaysia mendapat manfaat sepenuhnya daripada hubungan kerjasama yang baik antara dua blok ini. ASEAN GCC plus China ada sesuatu istimewa. Jadi ini menunjukkan bahawa China jadi kuasa besar sedang memerhatikan GCC. Selalunya kalau kita lihat GCC ini terutamanya negara-negara seperti Saudi rapat dengan Amerika Syarikat, okey, tetapi saya rasa ini adalah satu perkembangan yang bagus kerana China melihat kepada potensi ASEAN dan GCC ini, jadi mereka mahu memulakan dialog dan kerjasama. Dan China sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia, jika mereka mahu memberi signal untuk mahu to be part of this conversation, saya rasa itu adalah satu permulaan yang positif. Untuk makluman, GCC ataupun Gulf Cooperation Council melibatkan 7 negara Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab Bersatu UAE, Qatar, Bahrain dan juga Oman. Yang mana GDP per kapita je jauh lebih tinggilah berbanding dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia. Atau mungkin ada perspektif berkenaan dengan hal itu. Negara-negara Arab, China dan ASEAN, apakah ada perkara yang harus diberikan tumpuan dalam Malaysia apabila ketiga rantau ini bertemu dalam persidangan tahun depan? Terima kasih. Satu perkara yang amat diberatkan di ASEAN adalah infrastruktur. Pembinaan infrastruktur yang mencukupi. Sebentar tadi kita ada berbincang mengenai connectivity, inclusivity dan sebagainya. Salah satu elemen yang sangat perlu adalah infrastruktur. Baik dari segi jalan raya ataupun kereta api ataupun ports dan sebagainya, or even digital connectivity, dia memerlukan infrastruktur. Dan kalau kita berpandangan kepada China dan GCC, kedua-dua negara ini ada elemen yang boleh dibawa masuk, yang boleh membantu ke arah pembinaan ataupun pembinaan infrastruktur. China, of course, dia ada kebolehan dalam kewangan dia, teknologi pun dia ada. Pihak GCC pun ada dari segi kewangan dan some level of technology. So saya rasa ini adalah satu opportunity di mana kita boleh mencari sinergi antara ASEAN, GCC, China bagi kepentingan kita. Betul. Infrastructure development ialah satu aspek yang sangat penting di ASEAN ni. Yeah. Seperti mana kita bentangkan seperti tadi, saya sudut data untuk FDI di rantau ASEAN secara keseluruhan 90% daripada pelaburan yang datang daripada negara asing, 32% daripada Amerika Syarikat. China hanya 75%, mungkin melalui sidang kemuncak ini angka itu akan lebih meningkat dan juga akan ada angka baru daripada GCC sendiri untuk FDI di rantau ASEAN. Mungkin juga kerana kalau kita lihat pada purata pertumbuhan GCC, kalau tak silap saya hanya di bawah 2% as a grouping. Jadi mereka perlu apabila dunia juga sedang mengalami transisi energi, peralihan tenaga daripada fossil fuel kepada renewable energy, mereka, negara-negara di Timur Tengah itu perlu lebih agresif untuk mencari pelaburan-pelaburan baru, dan saya rasa ASEAN boleh meletakkan kedudukannya, posisi kita sebagai net beneficiary kepada pelaburan daripada Timur Tengah misalnya. Tapi saya nak sentuh sikit tentang Amerika. Secara historicalnya, Amerika Syarikat ialah FDI pembawa FDI tertinggi di Malaysia, ke dalam Malaysia. Tapi pada masa yang sama, China juga sudah sering meningkat naik dan sekarang selalu berlumba untuk top 3 position, dan China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia dan juga rakan dagang terbesar untuk ASEAN, ya. Dan 6 daripada 10 ekonomi ASEAN ini mempunyai surplus trade dengan China. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita benar-benar we are really ASEAN ini, dan Malaysia merupakan cerminan ASEAN, memang betul-betul berada di tengah-tengah dua
kuasa ini, dan kita tidak boleh pilih antara satu sama lain kerana it's so interconnected hubungan antara kedua-duanya, dan dari segi historical dan juga perspektif masa hadapan. Baik, dalam minit-minit akhir mungkin saya beri ruang kepada kedua-duanya untuk kata-kata akhir, mungkin harapan ataupun mungkin sedikit nudge kepada PM sebagai pengerusi yang menerajui kepengerusian ASEAN kali ini, harapan dan sebagainya. Silakan Datuk, silakan. Terima kasih. Ada satu perkara yang saya tidak sebut, iaitu middle power. Kita sering katakan bahawa Malaysia ni adalah sebuah middle power. Saya secara peribadi saya rasa Malaysia belum boleh dikatakan sebagai middle power, tetapi ASEAN secara keseluruhannya boleh menjadi satu middle power yang sangat sesuai dalam perhubungan antarabangsa. Dan saya rasa Malaysia boleh memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan bahawa ASEAN memainkan peranan sebagai middle power dalam beberapa hal. Satu, mencari penyelesaian terhadap isu South China Sea, Myanmar. Tadi kita dah sebut GCC dan sebagainya. Ini juga adalah kegiatan-kegiatan middle powership. Jadi dengan kita tidak sebut, kita telah kita telah membawa ASEAN sebagai satu middle power. Tetapi saya rasa sudah tiba masanya Malaysia memasukkan terminologi ini to make ASEAN as a middle power. Malaysia harus menggunakan kepengurusiannya untuk menonjolkan ASEAN sebagai middle power yang penting di dekad inilah masa ini. Kalau dengan izin Cik Irfan, saya katakan tadi saya ada YouTube channel namanya Diplomatify. Dalam tu saya ada buat beberapa video berkaitan dengan ASEAN, middle powership, resetting the button in South China Sea dan sebagainya. Kalau tuan-tuan berminat boleh mengunjungi. So my last word, Malaysia harus menonjolkan ASEAN sebagai satu middle power yang penting. Amin. Dan pada saya optimistik bahawa tahun hadapan adalah tahun di mana Malaysia dapat menonjolkan kepimpinannya dan kewibawaan kita dalam kita mengharungi cabaran-cabaran geopolitik dunia. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah pentingnya untuk Malaysia memastikan bahawa at the end of the day kita dapat manfaat daripada kepengurusian ASEAN ini. Set the agenda, be bold, be brave, and lakukan yang terbaik untuk pastikan bahawa asas-asas untuk dasar-dasar masa hadapan itu dapat memberi manfaat untuk kita bukan sahaja jangka masa yang pendek tetapi jangka masa yang panjang. Baik, terima kasih kepada kedua tamu kita, Datuk Dr. Ilanggo Karupanan, bekas Duta Besar, dan juga Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group, yang bermula pada awal sehinggalah seketika ini untuk bicarakan berkenaan dengan kepengurusan ASEAN yang bermula pada hari ini sehinggalah ke tahun depan dengan cita-cita yang besar. Walaupun kita set the expectation, mungkin tidak ada banyak perkara yang diselesaikan, tapi progres itu yang penting. Itu sahaja di waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.